السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه وشهدهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولذوي حقوق يعني شهد لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وخصوصا إلى مصنف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمم بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ثم الحمد لله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah sekalian. Pertama kita syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan yang telah pilih kita, kurniakan kita taufik dan hidayah. Pertama dapat kita tunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala iaitu solat fardu maghrib dilakukan dengan cara berjemaah seperti mana yang ditunjuki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ganjaran yang sangat banyak berbanding dengan sembahyang bersendirian di rumah. Dan syukur kita dapat menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala iaitu solat itu dia sebagai kepala kepada ibadah. Sebab Nabi SAW menyatakan as-salah ra'sul ibadah. Solat itu kepala kepada ibadah. Nak tengok kita punya iman kita okey tak okey. Nak tengok kita punya darjah takwa kita betul ke tak betul. Kita rujuklah solat kita. Itulah hasil daripada apa yang kita usahakan. Solat kita masih lagi ada buat hubungan dengan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya kita masih jauh lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana kita kena usaha kuat lagi. Supaya kita betul-betul solat kita ni solat yang hanya tertumpu pada Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada perkara yang lain. Kalau kita rasa keletihan dalam ibadah pun sama juga. Kita rasa letih nak semayang, letih nak datang kuliah, letih lagi nak buat ibadah. Sebenarnya ini adalah bukanlah masalah badan kita letih, tak. Bukan masalah itu. Tapi masalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Samalah seperti orang bangun subuh. Kan? Siang tadi elok dia angkat berat. Simen dia boleh angkat, batu dia boleh angkat, semua dia boleh angkat. Tiba-tiba waktu subuh, selimut yang tak sampai sekilo tak boleh angkat. Bukan pasal jasad dia tak kuat. Bukan pasal jasad tak kuat, tapi ini sebab kelemahan iman yang ada dalam diri. Cuba kita rasakan sesuatu benda yang penting, maka kita akan sendirinya kita akan rasa gairah, tak sabar-sabar untuk kita tunaikan dia. Macam kita buat perjanjian dengan kekasih kita. Mungkin pernah buat perjanjian dengan kekasih kita. Dengan sesiapa sajalah orang yang rasa kita penting bagi diri kita. Apa yang terjadi pada diri kita, dia menyebabkan kita rasa semangat, tak sabar-sabar nak menanti pada hari perjumpaan tersebut. Tak payah kejut pun, tak payah apa pun, kita sendiri yang boleh buat persiapan dan dengan tak sabar-sabar nak jumpa. Persoalannya, adakah keadaan kita macam gitu? Sama seperti keadaan kita tunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sama tak keadaan kita apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Kalau tidak ada, sedikit pun tidak ada, yang ada hanya keletihan, kemalasan, sebenarnya kita makin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Jauh sangat. Sebab tu saya tengok satu tuan guru saya, almarhum Muhibbuddin Wali. Abu Ya, saya tengok dia satu orang yang uzur sangat. Satu orang yang sangat-sangat uzur. Memang dia uzur. Saya khidmat dia, bawa pergi mana, bawa pergi ke Kuala Lumpur, pergi khidmat dia. Dia datang ke Malaysia, ada ulama Aceh. Khidmat sana, bawa dia ke sini. Dia uzur. Tetapi apabila time dia mengajar, tengok macam orang tak sakit pula. Dan di waktu malam, tak tahu time bila dia tidur. Dan time waktu malam ni, tak tahu time dia bila dia tidur. Ini orang yang sentiasa buat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang ni. Apabila dia bertemu dengan kekasih dia, sedikit pun tidak memenatkan diri dia. Apabila dia balik kepada alam dunia ni, dia rasa lemah, letih, sebagainya. Tapi apabila ada kaitan hubungan dengan Allah, maka dia jadi semangat. Sehinggalah kita dengar dia punya laporan ketika dia hampir-hampir meninggal dunia. Masa kita pergi ziarah dia tahun 2000 apa saya dah lupa dah. Last lah kita ziarah jumpa dia. Dia dah cerita pasal mati je. Kita ni semua ahli mati. Semua cerita pasal mati je lah. Dan tak lama kemudian daripada selepas itu, maka beliau telah wafat. Diceritakan oleh anak beliau. Sebelum kematian tu, Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat. Maknanya orang kasih Allah ni lain. Jadi dia tahu kedatangan malaikat maut tu, dia tahu. Dia buat persiapan dah orang. Dia dah suruh pergi bentang tikar. Sebelum dia wafat tu, sebelum dia meninggal tu, dia dah suruh anak dia bentang tikar, apa semua, buka tetamu nak datang. Dia dah tahu. Orang yang macam ni, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia tahu. Ni betul-betul dekat. Ni apabila ia dalam hati itu ada iman yang sempurna pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebab tu kita jangan letih-letih. Kita nak mengaji agama ni, jangan kita letih-letih. Apabila perkara yang berkaitan dengan agama, kita paksa diri kita supaya keadaan dalam diri kita berasa segar. Jangan kita rasa letih. Apabila kita buat letih dalam agama, Allah pun letih tengok kita. Macam kita lah, kita nak bantu orang pun macam tak nak kita nak dibantu kan. Muka macam tak nak dibantu pun. Kita pun lantak lah. Begitu juga kita dalam agama. Apabila kita merasa letih dalam belajar agama ni,
Kita rasa letih, dah hampir-hampir give up untuk belajar agama, Allah pun give up dengan kita. Allah tak kisah, Allah pun tak heran pun. Allah jadikan makhluk ni, Allah tak heran pada makhluk dia. Allah ni maha hebat. Mustaghniyan kulli ma siwah. Dia terkaya daripada segala makhluk dia. Makhluk dia tak buat apa-apa pun, tak ada masalah. Sebab itulah pada hari ini sama-sama kita bantu. Sebab Allah Ta'ala bagi tahu, wa ta'awanu 'ala bir. Berbantu-bantulah kamu, bertolong-tolonglah kamu dalam bir, dalam ketakwa dalam membuat kebaikan. Kita kena bantu. Kawan kita lemah, gosok dia sikit. Kan, kasih semangat sikit kat dia. Mai belajar agama. Bagi dia. Ini buat bantu. Jangan kita pancung dia je. Jangan kita jatuhkan dia. Ini tu Allah kata, wala ta'awanu bil ismi wal udwan. Jangan kamu berbantu-bantu dalam kejahatan dan bermusuhan. Jangan buat musuh. Sebab tu kita kena bantu. Tengok kawan kita lemah sikit, bantu dia pergi ziarah dia. Tanya apa khabar dia. Ajak dia semangat. Sebab agama ni berjemaah. Agama ni bukan amal seorang-seorang. Agama ni berjemaah. Sebab itulah kita ni umat-umat yang berjemaah. Jadi sama-samalah kita bantu-bantu di antara satu sama lain. Jadi insya-Allah datang masuk perkara tu, pada malam ni kita sambung pengajian kita pada kitab Ushul Tauhid pada muka surat 47. Jawi. Rumi wallahu a'lam. Rumi 90 lebih 100 berapa dah tu. Masing-masing ada tanda lah. Tak kisah muka surat apa, yang penting ada tanda tu, itulah tanda dia. Kita tiba pada bermula syarat bagi sah Islam. Tiba situ. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi bidarain amin. Bermula syarat bagi sah Islam. Baik, sebelum ni kita dah tahu dah apakah itu Islam. Di awal fasal lagi dah diterangkan tentang apakah itu Islam. Salah satu makna dia al-imtisa wal inqiyad lima ja'a bihin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mimma ulima minad din bid darurah, iaitu menjunjung dan mengikut bagi barang yang mendatangkan dengan dia agama barang itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Subhanahu wa taala, dari pekerjaan yang diketahui akan dia daripada agama dengan darurah, iaitu dengan tak payah fikir kita tahu dah. Mana kita tahu apa makna Islam itu, iaitu apa yang dibawa, apa saja yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tengok pada istilah Islam daripada segi bahasa lughah, mana Islam itu apa? Menyerah diri dan tunduk. Kan, istilah bahasa. Serah diri dan tunduk. Itu Islam. Dari segi syarak, tunduk dan patuh kepada agama yang diturun ataupun yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu agama. Jadi kita dah faham dah apa agama Islam, definisi Islam itu apa. Maka pada hari ini kita nak bicara sah Islam. Bagi syarat sah Islam. Islam bagi siapa? Bagi orang yang belum Islam. Orang yang dah Islam ni, orang Islam kita ni, apabila dia ada zuriat yang dilahirkan itu adalah mengikut agama bapanya. Dia mengikut kepada siapa? Apa agama bapanya? Apa agama ibu dia? Maka dia akan ikut kepada agama ibu bapa dia. Kalau dia agama Islam, maka dia akan jadi Islam. Siapa yang macam kita lah, lahir saja daripada perut orang Islam, maka kita terus dikira sebagai seorang Islam. Berbeza dengan orang kafir. Orang kafir dia nak masuk Islam, dia kena ada syarat-syarat yang tertentu. Tak boleh dia, saya dah Islam, tak boleh.
Dia kena ada syarat. Mesti ada syarat dia. Ada syarat, tak ikut syarat, maka tak sah Islam dia. Baik, maka berkata Syekh, bermula syarat bagi sah Islam orang yang kafir. Nampak dia sebut, orang yang kafir itu 7 perkara. Ada 7 perkara bagi seorang kafir dia nak memeluk Islam. Ada syarat, 7 syarat. Yang pertamanya akil. Yang pertamanya akil. Akil ni apa? Berakal lah. Bukannya orang gila. Orang gila ni dia dah ahli syurga lah. Kalau dia gila sejak daripada lahir, ahli jannah lah. Tapi kalau dia gila selepas umur balik, dia akan diperkirakan lah. Sebelum balik, mana apabila balik tu, masa ketika dia dah balik tu, apa keadaan dia? Besok Allah akan hisap lah. Sampailah dia hilang akal, sehinggalah gugur mukallaf ke atas diri dia. Sebab tu pertama sekali, nak peluk Islam mesti kena akil, iaitu berakal. Yang kedua, baligh sampai had umur. Baligh sampai had umur dia. Sehabis-habis umur baligh 15 tahun. Ada yang awal lagi daripada tu. Ada yang 12 tahun, 9 tahun dah baligh dah. Wanita seawal 9 tahun dia dah keluar darah haid, itu seawal dia. Tak keluar sehabis-habis baligh adalah 15 tahun. 15 tahun dia kira baligh. Dia keluar ke, tak keluar ke, datang haid ke, tak datang haid ke, dia dikira sebagai seorang yang baligh. Ketiganya, ketiadaan digagahi akan dia, iaitu tidak secara paksaan. Tak ada paksa. Sebab tu Islam tidak ada paksaan. Islam ni tidak ada paksaan. Cuma tawar je kan. Tawaran je. Islam ni Nabi selalu sebelum perang Nabi tawarkan dulu. Tawarkan. Dan banyak kelebihan-kelebihan. Apabila tawaran dibuat tak nak, barulah setelah itu Nabi istihar perang. Kalau tak nak ikut, akhir sekali baru perang. Mula tawaran dulu, bukan terus perang. Masa ketika di Mekah, kalau tengok daripada zaman permulaan Islam, Allah SWT perintah Nabi suruh sabar kan. Tiba di Madinah aja, datang hadis kan. Umirtu an uqatilun nasa hatta yashhadu la ilaha illallah. Sehinggalah dia mengucap, masa ketika di Mekah sabar. Apabila Nabi berpindah saja di Madinah, maka Allah Ta'ala baru turunkan ayat perang. Supaya apa? Beritahu pada orang kafir. Itu pun tawar dulu. Nabi tak ada terus pergi perang bunuh. Nabi tawar masuk Islam. Nabi beri kelebihan banyak. Harta kamu semuanya akan dipelihara. Semua segala kamu punya akan dijaga. Kan? Dah tak nak? Okey, tak nak tak apa. Kamu akur akan pemerintahan Islam. Kan? Kalau pemerintah Islam, kamu hidup di muka bumi ni sebab kamu duduk di bumi Islam. Sebenarnya bumi ni orang Islam yang punya hak khalifah ni. Kalau tak ada orang Islam, Allah kiamatkan dunia ni. Tu kita kena faham tu. Sebab tu kita kena bangga jadi orang Islam ni. Kalau orang Islam tak ada kat bumi ni, Allah kiamatkan. Bumi ni Allah akan kiamatkan. Sebab tu apabila dia nak duduk kat bumi orang Islam, dia kena bayar cukai. Sebab tu Nabi kata apa? Kena bayar jizyah. Cukai kepala. Bukan kat atas orang Islam. Orang Islam tak boleh dikenakan cukai. Tapi cukai kenakan ke atas orang kafir. Sebab tu kena cukai. Apabila tak nak je mereka, apabila mereka tak nak, barulah pada ketika itu diisytiharkan perang. Itu dia kafir harbi. Kafir yang menolak tentang Islam. Satu kafir zimmi, satu kafir harbi. Kafir harbi ni menolak Islam. Itu kena perangi. Itu wajib perang. Barulah perang. Itu dia. Tidak ada paksaan. Dan Nabi apabila mereka berperang pun, Nabi ikat orang kafir. Nabi tak bunuh kan. Nabi perang dah ditawan, dah mengaku semua selender, kalah.
Maka tawanan diambil, kemudian Nabi SAW ikat dekat Masjid Nabawi, ikat je. Bagi makan, bagi apa semua dah bagi, Nabi dah bagi. Dia tengok ya akhlak orang Islam, kan, kemudian tanya nak masuk Islam, tak nak masuk? Tak nak masuk, tak apa. Lah sampai 3 hari Nabi lepaskan. Nabi bebaskan, dia sendiri yang masuk Islam. Ni akhlak Nabi SAW. Macam Hazrat Hindun radhiyallahu anha. Kan, Hindun satu ketika dulu dia adalah musuh Islam sehingga dia membunuh Sayyidina Hamzah, sehingga dia makan hati Sayyidina Hamzah. Sebab tu apabila Hindun masuk Islam, semua sahabat-sahabat geram tengok dia. Jangan kau lalu depan aku ni. Kan? Tapi apabila ditanya pada Hindun, wahai Hindun, kenapa kau masuk Islam? Aku bukan masuk Islam, tapi Islam telah meresap ke dalam jiwa. Ini Hindun, orang yang keras sekali. Suara dia semua kenal, itu Hindun. Orang yang keras begini dia pun, dia tengok akhlak Islam, dia masuk Islam. Sebab tu penting untuk kita terbitkan akhlak Islam kita yang sebenar. Tapi sekarang akhlak Islam yang pupus kan ni. Apabila akhlak Islam pupus, itu yang tak ada, rahmat pun tak turun, kan? Itu yang macam-macam musibah pun datang. Sebab apa? Akhlak Islam tu dah tak ada lagi pada diri orang Islam. Sebab tu kita kena faham perkara tersebut. Yang keempatnya, berkata dengan 2 kalimah syahadah. Mesti kena, orang kafir nak masuk Islam mesti dia kena ucap 2 kalimah syahadah tu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan? Lebih-lebih lagi dalam mazhab Syafi'i, mazhab kita mesti kena ada hatta yashhadu. Walaupun dalam hadis sahih dalam Muslim banyak bermacam-macam riwayat. Satu riwayat kata hatta yashhadu. Ada satu riwayat lagi kata hatta yaqulu la ilaha illallah. Kan? Ada kata apa? Kata imam-imam yang lain selain daripada Imam Syafi'i, ada juga mengatakan, Imam Malik mengatakan, kan, berpada dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah, dia dah masuk Islam. Tapi pada mazhab Syafi'i, dia berkeras juga sebab apa? Ada dalil mengatakan, dia ambil hadis hatta yashhadu an la ilaha illallah. Nak tak nak kena mengucap juga. Ni bagi siapa yang berkuasa mengucap, bagi siapa yang berkuasa untuk mengucap. Kalau tak boleh, ikutlah apa bahasa yang dia boleh. Seperti kalau orang bisu kan, nak mengucap macam mana bisu, ikutlah dia punya bahasa dia. Carilah tok guru yang faham bahasa dia dan dia mengucap dalam bahasa tersebut. Sebab tu kita kalau dalam mazhab kita kan, paling kurang walaupun kita Islam, wajib. Lepas tu Imam Malik kata wajib bagi setiap orang Islam ni, walaupun dia lahir daripada perut orang Islam, wajib semua sehidup sekali dia kena mengucap syahadah. Wajib. Bagian ulama beritahu. Mana kita kena mengucap. Walaupun kita dah lahir daripada perut orang Islam, tapi paling kurang semua hidup sekali kita kena mengucap kalimah syahadah. Sebab tu kita kena mengucap. Paling kurang semua hidup sekali kena ucap. Dan yang kelimanya, berturut-turut antara 2 kalimah itu. Mualat, maknanya berturut-turut. Jangan ditangguh-tangguh asyhadu an la ilaha illallah, pergi minum kopi je. Kan? Sarapan kau jap, makan malam kau jap, balik sambung cakap wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak boleh. Dia kena straight. Dia kena berturut-turut. Tak boleh nak ditangguh-tangguhkan lagi. Dia dah mengaku bahawa Allah Tuhan dia, terus dia kena mengaku bahawa Nabi SAW adalah Nabi-Nya. Mesti. Kalau tak mengaku, maka keimanan dia ditolak. Walaupun dia mengaku bahawa Allah tu Tuhan dia. Seperti mana orang Yahudi. Orang Bani Israel, orang Yahudi. Semua beriman pada Allah. Mereka diberi kitab. Mereka dipandu, diberi pedoman, sentiasa diberi pedoman oleh Allah Ta'ala. Sebab dalam kalangan keturunan mereka, semua daripada
pada Anbiya alaihi wassalatu wassalam, daripada keturunan Nabi Yaqub alaihi salam. Setengah ulama mengatakan daripada keturunan Nabi Yaqub alaihi salam, susun jalur bawah Nabi Yaqub saja ada lebih kurang 80,000 lebih para Anbiya alaihi wassalatu wassalam. Sebab tu orang Yahudi, orang Bani Israel sentiasa dia mendapat petunjuk. Berbanding dengan bangsa yang lain. Sebab tu dia nak sangat supaya Nabi akhir zaman itu dilahirkan daripada bangsa dia. Sebab kenapa? Maka dia akan memiliki dua kemuliaan. Satu kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat. Kan mulia di dunia, dia semua keturunan Nabi, di akhirat dia menjadi Nabi juga akhir zaman. Dia juga lagi daripada puak keturunan Nabi akhir zaman. Tapi Allah tak jadikan. Tak jadikan. Itu dia. Yang keenamnya tertib, ikut susunan. Jangan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu an la ilaha illallah. Tak boleh. Diterbalikkan kalimah tu. Dia mengucap Rasul dulu, dia mengaku bersaksi tentang Rasul, kerasulan, lepas tu baru dia beriman pada Allah. Ini ditolak juga, tak boleh. Nak mengucap dua kalimah syahadah, mesti kena sebut asyhadu an la ilaha illallah. Mesti sebut bersaksi akan ketuhanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setelah itu barulah mengaku Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah pesuruh Allah. Itu dia kata tertib, mengikut susunan. Tertib. Yang ketujuhnya dengan lafaz asyhadu pada Imam Syafi'i. Ini kan kita tulis. Yang ketujuh dengan lafaz asyhadu pada Imam Syafi'i. Sebab kenapa Imam Syafi'i kata gini? Sebab kenapa dia datangkan pendapat Imam Syafi'i? Sebab kita pun mazhab Syafi'i. Mana dalilnya? Ni dia. Syekh ni datangkan dalil. Bermula rukun Islam. Sebab dia nak datangkan dalil, jadi dia datangkan satu hadis mengenai mesti kena sebut asyhadu. Jadi Syekh ni mendatangkan dalil bermula rukun Islam, iaitu 5 perkara seperti yang tersebut pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni pun hadis sahih. Bunyal Islamu ala khamsin. Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadatu. Tu disebut syahadatu alla ilaha illallahu wa anna Muhammadar Rasulullahi wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa saumu ramadana wa hajjul baiti liman istata'a ilaihi sabila. Hadis ini hadis sahih. Dan ulama pun pakai hadis ini diletakkan sebagai hukum bagi siapa saja yang belum Islam, nak masuk Islam, mesti dia kena mengucap asyhadu. Mesti kena sebut asyhadu. Kalau tak sebut asyhadu, tak cukup lagi. Tak boleh lagi. Kena usahakan lagi. Artinya, bunyal Islamu ala khamsin. Didirikan akan Islam. Bunya, dibina. Binaan. Nabi SAW mengumpamakan Islam tu seperti sebuah binaan. Kalau tengok pada lafaz dia, bunyal Islam. Islam tu dibina. Terjemahkan di sini didirikan. Sama lah. Didirikan, dibina, maksud lebih sama aja. Kan? Maksudnya Nabi umpamakan Islam tu seumpama binaan. Kalau binaan dia kena buat binaan ni, dia mesti ada peralatan yang cukup, perkakas yang cukup, bahan-bahan yang cukup, baru tertegaknya binaan. Sebab kita mesti dah tergambar. Kalau kita nak bina rumah, kita dah tergambar dah. Apakah barang-barang basic yang nak kena ada. Kan? Simen, batu, besi, kayu. Kan? Itu semua barang-barang basic nak kena ada. Tukang nak kena ada. Kalau tak ada tukang, macam mana pula? Tak ada tukang, siapa yang nak tukang? Kan? Pakai magic. Wah. Kan? Mesti nak ada tukang. Itu semua masuk dalam rukun juga. Rukun bagi sesuatu binaan. Jadi Islam juga Nabi menggambarkan seperti sebuah binaan. Sebab tu Nabi kata, bunyal Islamu ala khamsin. Artinya didiri akan Islam itu atas 5 perkara. Islam tu didirikan atas 5 perkara.
Kalau tak ada 5 perkara ni, tak dapat nak ditegakkan Islam tu. Islam tu tak dapat ditegakkan. Sebab dia kata atas. Ala khamsin. Atas dia. Sebab satu benda yang atas, nak duduk atas ni, mesti tiang dia perlu kukuh. Kita nak letakkan satu barang dalam atas kita. Sebab dia kata atas. Nak letakkan satu barang di atas ni, macam kita sekarang nak duduk di atas surau ni, perlu yang di bawah tu kena kukuh dulu. Baru kita boleh duduk. Begitu juga yang dikatakan nama Islam tu. Dia mesti ada bawah-bawahan dia tu. Dia mesti ada alat-alat yang bawah dia tu, barulah boleh ditampung Islam itu. Tapi kalau tiang tak ada, apa tak ada, foundation pun tak ada, macam mana nak tertegak Islam tu, macam mana nak menampung Islam itu. Sebab tu dia kata bunyal Islamu ala khamsin ala. Dia kata apa? Erti Islam itu, didirikan Islam itu atas 5 perkara. Tak nak kena dirikan juga. Pertama, naik saksi bahawasanya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ini tiang pertama. Kalau tak ada tiang ni, konkret yang pertama, kalau tak ada, maka yang lain takkan ada. Yang lain tak boleh nak tegak. Mesti kena. Ni tiang asas. Tiang asas. Dan bukanlah dia sebagai rukun yang hakiki. Dia sebagai rukun yang urfi saja. Rukun urfi dia panggil. Rukun Islam ni dia panggil rukun urfi. Sebab apa dia panggil rukun urfi? Sebab perkara-perkara yang mu'zam, perkara-perkara yang besar saja yang ada dalam Islam ni. Maknanya kalau dia jadi rukun hakiki, masalah. Masalah macam mana kalau kita tinggalkan sembahyang kafir. Tak sembahyang kafir. Tak pergi haji, kafir. Tak bayar zakat, kafir terus. Itu kalau jadi rukun hakiki. Sebab tu dia tak namakan rukun Islam ni sebagai rukun hakiki. Dia letakkan sebagai rukun urfi. Rukun urfi sebab perkara-perkara yang urf. Perkara-perkara yang besar, perkara yang mu'zam yang ada dalam rukun Islam. Rukun hakiki adalah rukun iman. Rukun iman dia panggil rukun hakiki. Kalau salah satu cacat, memang kafir, terkeluar daripada Islam. Satu tak percaya. Dia dah percaya pada Allah, percaya pada malaikat, pada kitab, pada rasul. Tiba-tiba akhir sekali tak percaya pada qada dan qadar. Terkeluar daripada Islam. Itu dia. Berbeza dengan rukun Islam. Kalau dia tak tunaikan sembahyang, dia tak terkeluar dari Islam, tapi cuma dia digelar sebagai orang yang fasik, orang yang berdosa, orang yang buat dosa, yang meninggalkan perintah Allah saja. Dan dia boleh bertaubat, dia boleh buat balik. Maknanya dia masih Islam lagi lah. Besok dengan iman yang ada besok, di akhirat besok, dia akan dikeluarkan juga akhirnya daripada neraka Allah. Tapi orang yang mengingkari rukun iman, dia akan kekal dalam neraka. Itu yang kita tak khawatiri itu. Kan? Kekal dalam neraka tu khawatiri. Yang duduk dalam neraka yang tak lama tu pun lama. Kan? Ribu-ribuan tahun bukan sikit-sikit. Pertamanya naik saksi bahawasanya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Itu yang dalil kata dalam mazhab Syafi'i kena mengucap syahadah. Kena sebut asyhadu. Mesti kena sebut. Dan bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu pesuruh Allah. Kan? Wa asyhadu an. Mesti sebut asyhadu an. Kalau ada pendapat lain macam pendapat imam-imam yang lain, mereka berpada dengan hatta yaqulu, mereka dapatkan hadis yang sahih juga. Yang hadis tersebut hatta yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tu je. Tak sebut asyhadu. Hanya sebut tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah dan Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Cukup masuk Islam. Itu kalau yang pendapat imam-imam yang lain. Tapi dalam mazhab Syafi'i kan, maka dia mesti kena mengucap. Sebut asyhadu tu mesti. Kemudian apa lagi?
Dan yang keduanya mendirikan akan sembahyang yang 5 waktu. Nak tegakkan Islam ni sembahyang 5 waktu mesti kena ada. Kalau tak ada, jadi Islam tu tak tertegak, dia jadi tak sempurna. Islam juga tapi tak sempurna. Kan Islam juga tapi tak sempurna. Sebab tu sembahyang Nabi kata as-salat ra'sul ibadah. Solat itu kepala kepada ibadah. Ada yang dalam hadis lain dia kata as-salatu imaduddin. Solat itu tiang agama. Itu tiang Islam tadi tu, tiang agama. Kalau tak ada tiang agama, siapa yang mendirikan dia mendirikan agama? Siapa yang meninggalkan dia runtuhkan agama. Maka tak sempurnalah bangunan runtuh. Kadang-kadang runtuh sebahagian dia tinggalkan. Jadi tak sempurnalah Islam tu, bangunan tu tak sempurna. Jadi solat tu kena banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang kepentingan untuk menjaga sembahyang. Sebab tu sembahyang ni kena betul-betul kena jaga. Dan yang ketiganya membayar zakat. Bayar zakat. Bayar disebut bayar. Kan? Disebut dalam hadis ni apa? Wa ita zakat. Wa ita. Sebab itulah hadis ni wa ita tu siapa yang kita nak bagi tu. Sebab tu zakat ni kita bukan boleh suka-suka keluar. Kena pastikan betul-betul dia adalah asnaf. Kalau bukan asnaf, walaupun dengan nilai jumlah yang kita keluar adalah jumlah zakat yang wajib atas diri kita, tapi kita serahkan kepada bukan pada hak milik dia, maka zakat sebenarnya tak tunai lagi. Zakat atas diri itu tak tertunai lagi. Sebab apa? Dia tak serahkan, dia tak bagi zakat tersebut kepada yang layak menerima zakat. Dan dia tak tunaikan zakat. Masih tertanggung lagi. Dia berhutang lagi dengan Allah untuk dia bayar zakat. Sebab tu penting kena tahu. Nak kenalkan asnaf tu. 8 asnaf tu kita nak tahu. Fakir, miskin. Kena tahu istilah apa miskin, istilah apa fakir. Itu nanti masuk dalam bab zakat. Sebab tu tak boleh main suka-suka. Kan? Ada juga diorang kiaskan dengan orang yang buat kebaikan tu. Itu yang salah tu, yang fisabilillah tu dia skop dia luaskan. Itu yang bahaya itu. Kalau ikutkan fisabilillah tu, orang yang betul-betul perang jalan Allah tu, yang pegang pedang apa semua tu. Tapi dia luaskan skop tu kan. Tu wallahualam lah. Itu yang masalah. Jadi dia dah luaskan skop tu kan. Mana orang buat badan-badan kebajikan ni pun boleh terima. Dia kira sebab fisabilillah. Dia pun jalan Allah juga. Kita ni tengah belajar ni fisabilillah juga. Kan? Wah, maknanya kita pun boleh terima zakat juga. Itu masalah tu. Nak kena faham definisi fisabilillah tu apa. Sebab tu dalam bab zakat kita kena tahu dulu. Asnaf, 8 asnaf tu, 8 asnaf, setiap asnaf tu kita kena tahu apakah definisi setiap asnaf. Dah tahu dia ta'rif setiap asnaf tu, baru kita boleh bayar zakat kepada 8 asnaf tersebut. Kalau tidak, tak boleh. Tak sah lah. Mana kita hanya sedekah je ataupun hadiah jadi dia. Dia tak jadi zakat, dia jadi sedekah biasa je. Sedekah sunat. Macam itulah. Dan yang keempatnya puasa pada bulan Ramadan. Yang keempat puasa bulan Ramadan. Yang kelimanya mengerjakan haji ke Baitillah bagi seorang yang kuasa berjalan kepadanya. Ini hadis meriwayatkan akan dia oleh Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih. Hadis ni ada yang sahih. Banyak lafaz, bukan satu lafaz je. Ni salah satu lafaz. Ada lafaz yang semisal dengan lafaz ni yang Imam Bukhari masukkan dalam kitab dia. Jadi Syekh ni ambilkan satu lafaz ni dimasukkan dalam kitabnya. Jadi apabila sebut je hadis yang sahih, riwayat apabila ulama dah sepakat, apabila dikeluarkan saja hadis Bukhari Muslim, dah tak payah periksa lagi dah. Tak payah nak cek lagi siapa dia punya perawi dia, apa tak perlu dah. Terus percaya terus kepada Bukhari dan Muslim. Sebab Imam Bukhari bukan dia tu siapa kan? Dia nak masukkan satu hadis pun dia solat hajat dulu. Dia solat hajat dulu. Kan? Rasa betul-betul sahih dan dia mengikut syarat yang ketat untuk diri dia. Syarat sahih bagi diri dia lah. Dia ikut syarat dia lah. Mengikut syarat yang ketat untuk diri dia. Kalau rasa ada keraguan, dia tak letakkan.
Berapa banyak sebenarnya Imam Bukhari bukannya dia hafal setakat dalam buku Bukhari tu je. Padahal jutaan hadis ada dalam kepala Imam Bukhari, cuma yang dipilih betul-betul sahih dengan sendiri dia letakkan dalam kitab dia. Sebab tu ulama bila sebut hadis sahih Bukhari Muslim ni dia dah tak periksa lagi dah. Dia dah percaya terus. Melainkan apabila tak ada. Tak ada Bukhari, tak ada Muslim, tak ada. Barulah diperiksa, tengok daripada ambil kitab Abu Dawud, Tirmizi. Kemudian tengok, barulah diperiksa tentang kesahihan hadis tersebut. Tengok siapa dia punya perawi dia, sanad dia, periksa macam mana sampailah boleh digunakan ataupun tidak sebagai fadail ataupun apa. Jadi macam itu. Tapi bukan terus tolak. Ada sebahagian sekarang ni main tolak aja. Hadis tak sahih, pandai macam dia pula ahli ijtihad lah kan, orang yang ahli hadis pula, padahal baru hafal hadis pun tidak kan, tapi dah pandai-pandai tolak hadis. Adik-adik kau amal ni hadis sahih ke tak ni? Kan, tak sahih, ini tak sahih tapi amal, padahal pemalas nak amal. Ketahui olehmu bahawasanya disimpan akan rukun Islam itu pada 5 perkara itu jua. Rukun Islam itu disimpan atas 5 rukun itu jua. Tiada yang lainnya daripada segala ibadah. Kerana bahawasanya segala ibadah iaitu tersimpan ia dalam 3 perkara ini. Apa 3 perkara ini? Pertamanya ibadah yang dibangsa akan dia kepada perkataan. Apa itu perkataan? Iaitulah mengucap 2 kalimah syahadah. Dalam satu perintah Islam tu, sebab tu kalau ditafsirkan lagi lah tentang syahadah itu sebenarnya banyak lagi. Kebanyakan orang Islam tak tunaikan lagi rukun yang pertama tu sebenarnya. Tuntutan syahadah tu. Iaitu tuntutan tentang keimanan dia kepada Allah. Itu yang tak banyak lagi, yang apabila dia buat solat tak jadi apa. Dia buat perintah haji pun tak jadi apa. Tak dapat haji yang mambrul, tak dapat solat yang khusyuk semana apa. Perintah yang pertama tu dia tak tunaikan lagi dia punya hak dia. Hak syahadah tu tak ditunaikan. Setakat lafaz saja, tapi yang batiniah tidak ada lagi. Itu yang semayang kelang kabut lagi. Dalam hati tu. Kan? Yang zahir betul tu. Semayang ngadap kiblat kan? Semayang ngadap kiblat, semua rukun ikut. Tapi dalaman tu masalah. Fa'ainama fasama wajhullah. Itu yang masalah tu. Benda yang dalaman tu. Yang nak hadap kepada Allah betul-betul. Hati ni isi Allah je. Itu yang masalah. Dan betul-betul kecintaan kita, pengakuan kita tu, betul-betul kita mengaku bahawa Nabi Rasulullah SAW tu Nabi kita. Ada tak betul dalam hati kita? Mengaku ke? Mengaku ke? Atau sekadar lafaz? Sebab tu, kalau ikut zahir Islam tu zahiriah. Iman tu batinnya. Sebab tu kalau kita nak hisap seorang, kita hanya dibenarkan hisap secara zahiriah, dalaman jangan periksa. Wa hisabuhum 'ala Allah. Allah yang punya kerja besok. Sebab tu kita jangan berasa selamat kita dah Islam, selamat, semayang selamat. Jangan rasa selamat lagi. Kadang-kadang orang buat baik, besok di akhirat, besok dia dibangkitkan, tengok-tengok amal semua tak diterima. Itu pun satu masalah yang lain. Tengok-tengok tak ada ihsan. Sebab tu kalau dalam setengah kitab lain dia mengatakan agama tu ada 3 tiang lah tu. Islam, ihsan, iman, kan? Islam, iman, ihsan. 3 perkara ni kena ada. Baru tertegak agama tu. Kalau tak ada, tak jadi lagi. Kan? Sebab tu boleh setiap orang beriman insya-Allah di Islam, setiap orang Islam belum tentu dia beriman tu. Itu yang kena jaga tu. Sebab tu banyak tuntutan yang pertama tu dia tak buat lagi. Hanya sekadar zahiriah lagi. Dalam amal batiniah tak ada lagi, kosong. Itu yang tak jadi apa-apa. Itu yang baca ayatul kursi setan pun ketawa. Kan baca ayatul kursi setan datang mengganggu. Dia baca ayatul kursi setan pun ketawa. Sebab hakikat ayat tak ada. Hakikat dia tak ada. Dia cuma bab zahiriah saja, tapi hakikat tu dia tak ada rasa apa-apa. Dia guru-guru orang kita tak ada rasa apa. Tapi kalau kita baca dengan hakikat, sebut nama Allah pun dia dah lari dah. Macam sahabat kan. Satu kisah sahabat, dia pergi satu istana kan.
dia sebut nama Allah bergegar istana. Ha, itu betul. Hakikat tu ada. Itu hakikat dia tak ada. Ha. Itu yang orang belajar ilmu hakikat makrifat tu. Ha, itu dah jadi lain pula kan. Ha, ada pula. Sebenarnya jauh lagi perjalanan kita ni. Kemudian dia kata apa lagi? Yang keduanya ibadah yang dibangsakan dengan meninggalkan akan sesuatu, dan iaitulah puasa. Puasa ni dia belajarkan kita untuk meninggalkan. Meninggalkan apa? Meninggalkan dunia ni sebenarnya. Asalnya halal makan tu. Makan halal. Time-time biasa. Kan? Tapi apabila sampai waktunya, sampai bulannya, kita ditegah untuk makan. Untuk Allah Ta'ala nak latih kita, nak tarbiyah kita bulan puasa, supaya kita tinggalkan keseronokan nafsu kita. Sebab makan ni yang paling seronok nafsu. Nafsu. Tak ada tak ada perkara yang lain lebih seronok. Sebab tu kedai-kedai makan ni banyak bersepah 24 jam hidup. Sebab dia sesuai dengan nafsu. 24 jam hidup. Sebab tu Allah jadikan puasa tu sebagai nak tarbiyah supaya manusia belajar, tinggalkan. Sebab satu hari pun kita akan tinggalkan. Yang ketiganya ibadat yang dibangsakan akan dia kepada perbuatan, dan yang itulah terbahagi atas 3 bahagi pula. Pertamanya ibadah yang dibangsakan akan dia kepada badan. Wallahu alam, cukuplah tu. Panjang pun dah. Jadi pada ketiganya ibadat yang dibangsakan akan dia kepada perbuatan, dan iaitu terbahagi ia atas 3 bahagi pula. Wallahu alam. Tiba situ. Khatam ni kitab ni kita semain 2 rakaat. Minta apa Allah bagi? 2 rakaat hujan turun kat kebun kita. 2 rakaat makanan datang. Kalau betul-betul lah sampai hakikat kita habis khatam kitab ni, kita amalkan. Sebenarnya habis khatam kitab ni, lepas ni semayang siap lah. Memang makanan datang daripada syurga lah. Kan? Macam sahabat-sahabat kan. Tak ada makanan, bukan pergi kojo, pergi mana? Pergi masjid dia. Kojo dia pergi masjid. Pergi masjid semayang 2 rakaat. Allah hantar makanan daripada syurga. Gandum, mising gandum kisah. Ni bukan cerita dongeng. Cerita benar. Allah boleh bagi. Yang penting kita usaha. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna min ahli syafa'ati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. وادخلنا جنة والأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم.